Yang Muhammad Arau. Kacau pokok ni. Yang Muhammad Speaker, pasal 3 Seksyen 41 yang telah dicadangkan, iaitu dengan menaikkan hukuman penjara daripada 20,000 hukuman penjara daripada sehingga ke 10 tahun dan juga denda 20,000 sehingga ke 50,000. Termasuk juga kesalahan kedua yang telah dicadangkan. Kita telah membuat perbandingan dengan beberapa negara seperti Poland, Costa Rica, El Salvador, Perancis, Rusia. Rusia ni pemandu mabuk akan digantung seumur hidup. Mana di Taiwan sudah meluluskan draft pindaan untuk hukuman mati kepada pemandu mabuk yang menyebabkan kematian. Undang-undang juga sering dibandingkan dengan Singapura, Finland, Sweden. Jadi bila kawan-kawan saya ni membuat perbandingan kehebatan yang telah berlaku di beberapa negara luar, saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan yang ada kepakaran untuk menghafal benda-benda ini, apa dia kesan, impact daripada yang telah dilaksanakan di negara-negara yang berkenaan. Kita nak tengok kesannya supaya bila kita membuat perbandingan adalah baik, kita nak tengok kesannya. Jangan kita melihat negara itu memperkenalkan satu orang undang berhubung dengan perkara ini, lepas tu kita buat perbandingan. Jadi kita nampak hebatlah. Tak hebat pun. Kita kena bagi impact daripada undang-undang yang telah dikenalkan. Tetapi di Malaysia ni saya nak bagi tahu, kita bersyukur sebab ini adalah satu kerajaan yang cukup prihatin kepada rakyat. Kerajaan yang memahami rasa nubadi, asma ramah rakyat, nadi rakyat. Sehingga beberapa undang-undang telah diperkenalkan dengan hebatnya dalam masa 3 bulan ini. Kalau dibandingkan 22 bulan yang lepas, hari ini cakap macam-macam buat cadangan, tetapi 22 bulan tak buat apa. Hari ini cakap untuk menolong orang miskin. Bagaimanakah kita nak tolong orang miskin? Tetapi 3 bulan yang lepas, 22 bulan yang lepas, hanya bagi RM30. Jadi inilah, saya nak bagi lagi satu contoh. Perdana Menteri baru-baru ini telah melawat rumah PPR. Dan dia berjumpa dengan 3 kumpulan orang yang tidak dirancang. Seorang Melayu, seorang Cina dan juga seorang India. Dan dia bagi tahu semua mereka ni berada dalam keadaan yang cukup daif, lebih daif daripada PPRT. Dan mereka mendapat bantuan RM250 daripada Jabatan Kebajikan. Tidak mungkin mereka ini boleh survive di dalam kawasan Kuala Lumpur ni. Jadi Perdana Menteri cukup prihatin dan tersebab hatinya untuk melihat bagaimana bantuan untuk mereka yang mendapat 250 daripada kebajikan ini dinaikkan. Dan yang kemudian dia pergi berjumpa dengan peniaga kecil. Jadi saya nak tunjukkan bahawa betapa prihatinnya seorang Perdana Menteri dan sebuah kerajaan yang prihatin. Boleh kasih? Ya. Terima kasih Yang Berhormat Arau, dan juga terima kasih Dato' Yang Di-Pertua bagi peluang sama saya mencelah. Yang Berhormat Arau setuju tak? Negara kita, walaupun kita ada cadang macam-macam undang-undang yang ada di negara kita, tetapi kita ada, sedarkah tidak? Negara kita undang-undang buat lebih-lebihan, tetapi kita tidak mau berlabur, tidak mau invest tengah izin dalam peralatan. Negara lain, dia orang ada berlabur macam itu, penguasa punya kereta, polis ke, JPJ ke apa, semua ada pasang CCTV. Inilah satu peralatan, just example. Kalau kita ada CCTV, you kata dia orang rasuah, susah. Kalau kita undang-undang saja yang ada, tender macam-macam, kalau tender lagi berat, dia lagi senang. Nanti dia pergi blow satu kali, dia kata, saudara, you mau selesai ke? You mau masuk ke? You mau apa? Itu dulu, so, boleh. Kalau kita ada ini peralatan bersedia, saya contoh, macam China sekarang ada helmet dia pun boleh
Macam-macam dia orang boleh nampak, CCTV semua ada. Kenapa kita tidak mau berlapor? Saya harap menteri ambil perkara ini yang serius. Kalau jangan kita tengok undang-undang saja. Ini kata ini undang-undang, bukan semua rakyat begitu jahat. Ada rakyat baik. Cuma ada sikit nakalnya, tapi we must have a proper implementation. Ya. Setuju kan tidak? Arau boleh bagi terima kasih. sikit Arau. Terima kasih. Masukkan cara Arau. Bintulu itu sebahagian daripada ucapan saya. Arau tak Sekejap dengar. lagi Jelebu akan berucap. Saya ingat Yang Jelebu boleh berucap. Ya, sekejap lagi menggantikan. Sikit je Arau. Rompin. Saya sebelum pergi masuk topik lain. Sikit je. Boleh Arau? Silakan. Pasal saman tadi. Terima kasih speaker. Arau, tadi Arau kata tambahan saman daripada 10 ke 50 ribu tadi itu adalah penalti hukuman yang dikenakan kepada pemandu mabuk dan denda itu akan pergi kepada dana kerajaan. Saya nak tanya Arau, setuju tidak? Apakah pembelaan kita kepada mangsa? Mangsa yang kena mangsa yang meninggal, yang cacat semua hidup dan sebagainya. Ada tidak tindakan pihak kerajaan untuk mengambil kira kebajikan mangsa ini, sama ada kita kenakan hukuman sejumlah keuangan daripada pemandu mabuk kepada mangsa yang terlibat, ataupun kita ada satu RUU khusus untuk gunakan insurans pelaku ini, pesalah ini, pemandu mabuk ini untuk dibagikan keseluruhannya kepada keluarga mangsa. Terima kasih Arau. Cukuplah, terima kasih Anau. Jadi ini masuk sebagai daripada ucapan saya. Sekarang bagi peluang 3 minit setengah ni sebab ini cadangan yang hebat yang saya akan perkenalkan. Yang pertama, seperti yang kawan-kawan telah cadangkan, saya mencadangkan supaya penjualan tempoh masa penjualan alkohol tu dikenakan. Sekarang ni 24 jam. Kalau kita buat syarat macam tu, jadi sekurang-kurangnya kita boleh jangkakan dah apa yang akan berlaku pada tempoh-tempoh tersebut. Di negara-negara maju, kita lihat mereka bagi syarat tu, ada tempoh masa penjualan alkohol dan tempoh masa untuk mereka berada di tempat-tempat minum arak. Dia ada tempoh masa dan dia bagi syarat pula had umur 18 ke bawah tak boleh dan 18 ke 21 mesti ada seorang yang mengiringi. Ini di negara maju. Malah kalau saya tak salah saya di England dan juga negara-negara lain dia bagi syarat. Di Thailand, di Indonesia tak boleh. Budak-budak bawah umur tak boleh pergi ke sana. Jadi kita kena bagi syarat. Yang pertamanya ialah tempoh masa penjualan dan yang keduanya had umur. Keduanya saya mencadangkan supaya kerajaan menyediakan peruntukan undang-undang seperti yang telah disebutkan oleh Jelebu dan juga Bintulu tadi, iaitu mereka yang menyebabkan kecederaan dan juga kecacatan diwajibkan membayar pampasan kepada mangsa dan juga keluarga yang telah meninggal dunia. Ini telah dilaksanakan di Thailand. Jadi kalau tidak pun insurans yang berkenaan akan dilibatkan. Ini ialah cadangan. Yang ketiganya ialah mewajibkan premis hiburan, pub, kelab-kelab malam dan sebagainya untuk ada pemeriksaan kadar alkohol. Sekarang ni kita nak masuk ke semua tempat premis makan dan sebagainya, suhu kita dicek sama ada kita demam atau tidak. Tetapi di kelab malam dia mesti ada alat mengukur tersebut. Kurang-kurangnya bila orang tu nak balik dia kata kamu jangan balik lagi dan sebagainya. Ini cadangan yang cukup hebat yang kerajaan boleh pertimbangkan. Jadi ini cadangan ni sebab saya tak pernah minum. Jadi Bintulu pandai mungkin tidak berapa setuju, tetapi ini adalah cara yang terbaik. Kurang-kurangnya semua orang prihatin kepada siapa yang minum, dia kena jaga diri. Jadi saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada kerajaan yang prihatin kepada rakyat dan saya juga meminta supaya pihak kerajaan dan juga semua rakyat Malaysia yang menonton sekarang, apa yang telah kami sebutkan 2-3 hari yang lepas berlaku cabar-mencabar, kami nak sebut di sini bahawa rundingan terus yang telah dicadangkan itu, kita tiap-tiap kerajaan terpaksa buat untuk rundingan terus dan juga tender terhad, tetapi bagi kes-kes tertentu. Tapi jangan pergi bohong kepada rakyat, kami tidak akan buat. Yang tu yang kami pertikaikan, kenapa bohong kepada rakyat? Sila Bintulu. Yang berhormat Rao, ada setuju ke tidak? Tadi you kata setuju.
kita paling mustahab bila jalankan pengukuasa, kalau bila dia orang jalankan pengukuasa jalankan tugas, kalau tidak boleh kau timnya, memang kita punya ini kejadian akan dihapuskan. Kita tengok negara, Wabi Arau, kita tengok negara Cina saja cukup, berapa 1 bilion lebih. Kenapa rakyat semua takut bila dia minum? Tak berani. Pasal dia orang tidak boleh kauting sama polis, tak boleh kauting sama pengukuasa. Tidak kena mengena orang jua Arab ke apakah kita cakap. Nanti jadi satu political issue lagi. Setuju tak, Arau? Ya, saya minta Menteri tolong jawab dengan hebatnya ya. Saya tak berapa pandai bagian tu ya. Tapi lagi sekali saya nak beritahu, Menteri kena ingat, kerajaan kita ni bila kita cakap, kita buat. Kita jangan bohong kepada rakyat. Kita tak mahu apa yang berlaku pada masa lepas, manifesto pun bohong, kemudian cerita kata tidak ada runding terus pun bohong. Kita tak mahu macam tu. Kita nak kerajaan yang betul-betul ikhlas, seperti Perdana Menteri yang turun ke padang melihat sendiri rakyat. Dan saya nak beritahu bahawa akhir sekali saya nak beritahu bahawa apa yang akan berlaku di Sabah ni, kenapa Sabah tercorot dari segi pembangunan? Kerana kerajaan negeri tak sama dengan kerajaan pusat. Kalau bersama selari dengan pemerintahan pusat, minta laluan, pasti BN Sabah yang akan dapat kasih miskin orang Sabah. hebat dan gagah perkasa. Minta laluan. Terima kasih, Arau. Dah cukup masa. Ya. Terima kasih, Arau. Sekarang saya menjemput. Dah habis dah? Dah habis. Terima kasihlah Speaker. Terima kasihlah, Arau.